1 juta masa lapang? Biar betul. Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Faisal Badri dalam Bicara Usahawan. Selamat datang dan terima kasih saya ucapkan kepada anda kerana masih lagi setia bersama channel Bicara Usahawan bersama saya. Dan kepada yang baru saya ucapkan selamat datang, dan kepada yang lama saya ucapkan terima kasih kerana masih lagi mengikuti perkongsian-perkongsian saya dalam Bicara Usahawan. Okey, topik kita pada kali ini saya nak ulas sikit tentang satu statement yang telah dikeluarkan oleh seorang yang sangat berpengaruh mengenai bisnes berkenaan dengan 1 juta dan juga mengisi masa lapang. Daripada statement yang dia keluarkan, umpama dia mengatakan orang yang buat bisnes tapi tak sampai 1 juta ni hanya buat bisnes untuk mengisi masa lapang. Apa pandangan anda? Anda boleh juga suarakan pandangan anda di bahagian komen, jangan risau. Sebelum kita pergi lebih lanjut, jangan lupa untuk tekan button subscribe dan juga loceng untuk dapatkan update-update terbaru daripada channel Bicara Usahawan. Baiklah, untuk tidak membuang masa, jom kita bicarakan topik kita pada hari ini. 1 juta masa lapang, yang mana satu? Baiklah, bagi saya statement ni agak kontroversi jugalah. Sebabnya apa? Tujuan orang buat bisnes bukan semata-mata untuk duit sahaja. Ada yang buat bisnes kerana untuk memudahkan orang lain, urusan orang lain. Ada juga yang buat bisnes untuk menyelesaikan masalah orang lain, dan juga ada orang yang buat bisnes untuk memang untuk buat duit lah. Itu ada juga orang yang buat bisnes untuk membantu mereka yang memerlukan. Jadi bagi saya, buat bisnes untuk jadi jutawan tu sebenarnya tak berapa tepat lah. Walaupun pada hakikatnya boleh katalah semua orang yang buat bisnes semua nak jadi jutawan. Tapi itu bukanlah ultimate goal untuk kita jadi jutawan. Sebab bagi saya, kejayaan sesuatu bisnes ataupun kejayaan seseorang tu dalam kehidupan dia bukanlah diukur melalui wang ringgit semata-mata. Sebab apa? Bagi saya mudah sahaja. Rezeki yang Tuhan bagi bukanlah hanya wang ringgit. Ada banyak lagi rezeki lain yang Tuhan bagi. Masa lapang juga adalah salah satu rezeki yang sangat bernilai yang Allah ataupun Tuhan kurniakan kepada kita. Anda bayangkan, berapa ramai orang dekat luar sana yang ada duit berjuta-juta tapi tak ada satu pun masa lapang untuk dia spend untuk keluarga dia, untuk diri dia, ataupun untuk membuat amal ibadat. Berapa ramai orang yang ada duit berjuta-juta tapi hidup dia terlalu sibuk dengan dunia tanpa ada quality time ataupun tanpa ada masa lapang untuk dia beramah mesra dengan keluarga dia, dengan sanak saudara dia. Berapa ramai orang yang tak ada duit 1 juta pun dekat dalam bank dia ataupun akaun bank dia, tapi dia ada masa lapang yang banyak untuk dia luangkan dengan keluarga dia, untuk anak-anak dia, untuk anak isteri dia, kemudian untuk ahli keluarga dia yang lain, saudara mara dia. Dan juga dia ada juga masa lapang untuk dia menambahkan amal ibadat dia untuk masa yang akan datang. Pernah tak anda dengar masa itu lebih berharga daripada emas? Ini menunjukkan apa? Masa lebih berharga daripada wang ringgit. Macam yang saya dah cakap tadi, berapa ramai orang kaya ada berjuta-juta yang tak ada langsung masa lapang untuk dia spend untuk diri dia dan keluarga dia. Dan berapa ramai orang dekat luar sana kadang-kadang yang duit dia tak sampai 1 juta pun, ataupun tak ada duit pun dekat bank dia, tapi dia still ada masa lapang untuk dia luangkan bersama orang-orang yang tersayang. Bagi saya, kenyataan yang dia kata ada orang buat bisnes untuk mengisi masa lapang tu juga adalah satu benda yang baik sebenarnya. Sebab apa? Mungkin dia buat bisnes, duit yang dia dapat tu memang tak sampai 1 juta, tapi cukup untuk dia menyara keluarga dia, cukup untuk dia berbakti kepada orang lain, cukup untuk dia pergi bersedekah dan juga membuat amal ibadat, dan dia ada masa yang banyak untuk dia spend untuk keluarga dia,
kemudian dia ada masa yang banyak untuk spend beramal ibadat, dan juga dia boleh isi masa lapang dia tu, ada lagi masa lagi, dia dah spend tadi tu, ada masa lagi, masa lapang lagi dia gunakan untuk kembangkan lagi dia punya bisnes. Bukankah itu lebih baik daripada ada duit 1 juta dan kita tak ada masa langsung untuk keluarga, lepas tu kita tak ada masa langsung untuk diri kita sendiri, kemudian kita tak ada lagi masa untuk buat tambahkan amal ibadat kita. Jadi mana yang lebih baik? Ada duit 1 juta tapi tak ada masa, ataupun duit tak sampai 1 juta tapi anda ada masa yang banyak? Mana yang lebih baik? Cuba fikir-fikirkan bersama. Lagi satu, pada pandangan saya lah, ini pandangan saya. Mungkin pandangan setiap orang, pandangan dia berbeza, tapi pandangan saya, orang yang keluarkan statement begini seumpama dia merendah-rendahkan usaha orang lain. Kita kena faham, orang buat bisnes bukan untuk kejar jadi jutawan sahaja. Ada orang yang buat bisnes untuk menyara anak-anak dia yang sedang bersekolah untuk dapatkan pendidikan yang berkualiti untuk anak dia, supaya anak dia boleh berjaya di masa hadapan. Ada juga orang yang buat bisnes sebab untuk tambah lagi dia punya pendapatan isi rumah. Ada juga orang buat bisnes untuk melangsaikan hutang dia. Jadi, bila anda berlandaskan kepada duit semata-mata, anda ada tendensi untuk buat benda-benda yang tak betul. Contoh, kalau kita buat bisnes hanya berlandaskan duit semata-mata, kita akan sedaya upaya akan berusaha untuk fikirkan macam mana untuk kita tambah lagi duit kita. Dan kita sentiasa tak akan rasa cukup dengan duit yang kita ada. Lepas 1 juta, kita nak lagi 2 juta. Lepas ada 2 juta, kita nak lagi 3 juta. Dan kita akan lakukan macam-macam perkara untuk dapatkan duit yang banyak. Itulah sebab saya kata duit bukanlah kayu ukur yang ultimate, orang kata, untuk mengukur kejayaan sesuatu bisnes tersebut. Mungkin ada orang bisnes dia tak sampai juta-juta, tapi dengan bisnes dia dapat bantu lebih ramai orang lain, dan dengan duit yang dia tak sampai 1 juta dia dapat bersedekah, lepas tu dia dapat membantu orang-orang yang susah, kemudian dia dapat bantu ahli keluarga dia yang susah, dan semua keluarga dia dapat keluar daripada kesusahan, dapat hidup yang lebih baik. Bukankah itu lebih baik daripada kita ada duit 1 juta, 2 juta, 3 juta, tapi kita menjadi tamak. Kita tak nak sedekah dekat orang, kita tak nak bantu orang lain sebab kita takutkan duit kita tu berkurang. Okay, bila dah sampai 2 juta, kurang sikit 1.99 juta, kita dah rasa risau. Kenapa duit saya ni jadi macam ni? Kenapa dah kurang ni? Saya ada 2 juta sebelum ni. Anda akan fikir macam mana nak tambah duit. Dan itulah yang terjadi bila orang berniaga didorong oleh duit semata-mata. Ataupun dengan kata lain, money driven business. Maksudnya dia buat bisnes hanya untuk kumpul duit. 1 juta tak cukup, 2 juta tak cukup, 3 juta pun tak cukup. Dan mereka ni akan melakukan apa sahaja untuk dapatkan duit. Sama ada menipu orang, menginai orang lain, ataupun buat zalim dekat orang dan merampas harta orang lain. Itu perkara yang berlaku kalau anda terlalu obses dengan duit. Memang saya tak nafikan kehidupan kita pada zaman sekarang ni, duit adalah benda yang penting. Tapi adakah duit semata-mata yang menjamin kebahagiaan? Ada juga orang yang kaya yang tak bahagia. Ada orang yang miskin tapi dia bahagia. Ada orang yang tak kaya tapi tak miskin, dia tengah-tengah. Keperluan dia cukup, tak ada susah, tak ada rasa susah hati, masa dia banyak. Kemudian dia ada anak-anak dia pun berjaya. Bukankah itu lebih baik daripada kita ada 1 juta tapi keluarga kita hancur disebabkan duit? Kita terlalu sibuk mengejar duit tapi kita lupa untuk mendidik keluarga sendiri. Bukankah itu perkara yang kita perlu elakkan? Di mana keberkatan kita dalam berniaga bila kita terlalu memikirkan duit? Pada saya, orang yang keluarkan statement begitu, itu pendapat saya memang tak patut, sebabnya dia merendahkan usaha orang lain. Ada juga orang berniaga, macam saya cakap tadi, untuk berusaha, dia berniaga nasi lemak ataupun berniaga di tepi jalan, berusaha untuk mencari duit untuk menyara keluarga ataupun anaknya mendapatkan pendidikan yang berkualiti. Biasanya, mereka yang datang daripada keluarga begitu adalah kebanyakannya orang yang berkualiti, dan banyak orang yang berjaya datang daripada keluarga yang susah.
Bukan saya kata bila anda buat bisnes ni tak apalah, kita tak payahlah kejar sangat duit tu. Bukan begitu. Kita still kena berusaha untuk cari duit. Betul, utama sekali untuk perniagaan kita ataupun untuk bisnes kita, untuk dia grow lebih maju. Dan perkara yang penting adalah anda buat bisnes untuk apa? Anda buat bisnes adalah untuk kesenangan anda sendiri, ataupun anda buat bisnes untuk kumpul duit semata-mata, ataupun anda buat bisnes untuk bagi manfaat kepada orang lain. Contohnya kalau bisnes anda berjaya, ya, anda dapat bisnes juta-juta, kemudian anda boleh sediakan peluang pekerjaan kepada orang lain, itu kan lebih bagus daripada anda duk bangga saya adalah seorang jutawan, lepas tu duk tayang kereta, duk tayang rumah besar. Untuk apa sebenarnya? Untuk apa anda tayang semua benda tu? Adakah untuk menunjukkan kepada orang bahawa anda ni adalah seorang jutawan dan telah berjaya dalam bisnes anda, dan anda mengajak lebih ramai orang untuk menjadi seperti anda? Itu contoh yang bagus. Saya tak nafikan benda tu bagus, tapi dia ada keburukannya, dan keburukannya adalah orang terlalu fokus untuk mengumpul duit berbanding daripada memberi manfaat kepada orang lain. Bagi saya, bisnes yang berjaya adalah bisnes yang bagi manfaat kepada orang lain. Dan kebanyakan orang yang betul-betul kaya yang saya pernah jumpa, mereka tak tunjuk pun kekayaan mereka. Kadang-kadang mereka macam orang biasa, berpakaian macam orang biasa, makan kat warung juga, tapi duit ada. Duit mereka banyak. Berbanding dengan orang yang suka menunjuk-nunjuk, kononnya beli kereta mahal, tunjuk rumah besar. Biasanya mereka ni tak adalah kaya mana pun, tapi mereka suka untuk menunjukkan ataupun suka menonjolkan kekayaan mereka kepada orang lain, untuk orang lain puji, dia ni hebat, dia ni kaya, begitu. Baiklah, bagi saya tentang isu 1 juta dan juga masa lapang, bagi saya benda ni sangat subjektif. Tapi pada pendapat saya adalah jangan judge sesuatu bisnes itu berjaya ataupun seseorang itu berjaya berdasarkan duit yang mereka ada sahaja, ataupun berdasarkan kepada tahap kewangan mereka sahaja. Banyak lagi faktor-faktor lain yang kita boleh gunakan untuk mengukur kejayaan seseorang itu. Okey, sekian dulu bicara usahawan kita pada kali ini. Kalau anda rasa konten-konten yang saya share dalam channel ni bermanfaat, jangan lupa untuk tekan button subscribe dan juga loceng untuk dapatkan update-update terbaru daripada bicara usahawan. Dan kalau anda sukakan konten-konten saya, please consider to subscribe. Okey, kita jumpa lagi dalam video yang lain. Assalamualaikum.